La Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat dan inayah dia, 1001 macam kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita terus berada dalam kebaikan. Rezeki yang paling besar kita kena ingat, rezeki paling besar adalah hidayah. Ini rezeki paling besar. Tak adalah rezeki yang paling agung, rezeki paling hebat. Harta kalah tuan-tuan, tak terbanding. Orang ada harta kalau tak ada hidayah. Orang tak ada harta, hidupnya miskin, lebih kurangnya cukup-cukup makan. B40 lah hari ni punya istilah. Tapi ada hidayah. Mungkin isteri dia bukan nama hidayah. Anak dia pun tak ada nama hidayah. Tapi dia dapat hidayah daripada Allah. Rezeki ni rezeki paling besar tuan-tuan. So kalau siapa dapat rezeki ni tuan-tuan, jaga elok-elok. Rezeki hidayah ni jaga elok-elok. Ini tuan-tuan, ini rezeki paling besar. Rezeki inilah yang tunjuk kita jalan syurga. Amin. Rezeki inilah yang buat kita jadi mulia pada masyarakat dan juga di sisi Allah. Rezeki hidayah. Ini tuan-tuan, rezeki hidayah inilah yang membuatkan hati kita, jiwa kita tenang. Ya Allah, tenang tuan-tuan. Dia kaya, orang kaya yang tenang, orang kaya yang baik. Dia hidup lebih kurang orang miskin yang tenang, tidak meminta-minta. Ini rezeki hidayah, rezeki hidayah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapek baru ni, ana lama tak datang. Rasanya tahun ni tak datang lagi. Belum kan? Rasa belum. Tahun ni tak datang lagi tuan-tuan. Yalah, masa kita PKP tak boleh kuliah. Lepas tu Ramadan baru kita start longgar betul kan. Ramadan memang kita cuti lah tuan-tuan. Sinilah lepas raya. Lepas tu anak berhalangan 2-3 kali. Ustaz Razi kontak anak berhalangan. So anak payah untuk bulan ni hadir juga, ganti hari ni lah. Kalau tidak anak kan Selasa pertama, so ganti hari ni Ahad yang keempat. Ustaz Razi kata okey, boleh start kosong. Cantik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira nak setengah tahun dah tak datang, tak jumpa tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Untuk malam ni tuan-tuan, kita tak sambung kitab kita untuk malam ni saja. Kita apa arti saiman Islam. Pasal lama tak datang, kok terkejut ke baca balik kitab tu. Kita berhenti kitab tu pada bab kedua. Lagi 2 muka surat nak masuk bab ketiga. Kita dah hampir habis bab saya mestilah muslim dari sudut ibadah. Bab pertama akidah, bab kedua ibadah, bab ketiga akhlak. Akhlak. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni kita ambil satu ayat Quran, ayat Allah daripada surah Fussilat ayat yang ke-30. Fussilat ayat yang ke-30. Kalau anak tak terlupa, anak nak kaitkan dengan Ramadan. Ramadan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-30 surah Fussilat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang innal ladzina qalu, yang sebut, yang berkata Rabbunallah,
Tuhan aku Allah. Summa istaqamu, lalu dia pegang teguh dengan kalimah tu, dengan syahadah tu dia pegang teguh. Lafaz syahadah tu dia pegang teguh, Rabbuna Allah. Maka kata Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka ni orang yang istiqamah dengan amal soleh tu. Syahadah satu bab, apa yang terkandung dalam syahadah tu dia pegang. Apa yang terkandung dalam syahadah tu dia pegang. Solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, berkata benar, memuliakan jiran, tetamu, ibu, ayah, keluarga, hatta haiwan pun dia kena wajib buat baik. Hutang kena bayar. Jadi orang yang pegang teguh kalimah ni, tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah, turun kepada mereka ni malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, mereka ni tak rasa takut langsung. Bila dia pegang agama, dia tak takut. Dia tak takut miskin, dia tak takut susah, dia tak takut kena itu, kena ini, dia tak takut. Dia pegang agama, dia tak takut. Alla takhafu wa la tahzanun, dia tidak bersedih hati, tidak berduka cita. Kalau orang tak mau pada Islam, orang jauh pada Islam, orang tentang Islam, dia tak sedih hati. Jadi orang macam ni kata Allah, wa absyir, bagi mereka khabar gembira, bil jannah, dengan syurga. Masya Allah, allati kuntum tu'adu, benda ni yang Allah janjikan pada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah sama sekali tidak menyimpang daripada janji dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, orang yang berkata ni bukan maksud dia lafaz saja syahadah, tapi dia pegang teguh. Kata almarhum Dr. Hamka rahimahullah taala, sikit pun dia tak berganjak. Apa maksud sikit pun dia tak berganjak, tuan-tuan? Ada apa contoh? Katalah dia ni memang, tuan-tuan ni ahli surau lah, ahli jemaah 5 waktu, sehingga kan terkadang bila ada apa-apa program bertembung dengan waktu solat, tuan-tuan kata buat lepas solat boleh, tak berganjak. Sedangkan waktu solat tu panjang, betul? Bukan panjang lah, ada waktu dia, ada awal, ada akhir dia. Nabi pun tunjuk kat kita. Jibril alaihissalam, tuan-tuan, kalau kita pergi ke depan Kaabah, tuan-tuan perasan tak? Imam Masjidil Haram, lokasi dia duduk satu tempat je. Kalau dia duduk Belanda pun menghadap Kaabah juga, betul? Sah. Dia duduk dekat Hijir pun menghadap Kaabah juga, sah. Dia duduk kat rukun yang mani pun menghadap Kaabah juga, sah. Tetapi kenapa tuan-tuan perasan dia duduk di belah pintu? Perasan tak? Imam duduk situ je selalu, betul tak betul? Situ je tempat imam. Dan dia punya apa, batu putih beam bawah tu, tempat lock kelambu Kaabah dengan beam marble putih bawah tu, Syazrawain tu, dan di situ batu tu bukan warna putih, dia bubuh marble yang berwarna oranye. Yang lain keliling semua putih, tapi kat situ dia berwarna oranye. Di situlah tempat Jibril alaihissalam jadi imam kepada Nabi. Masya Allah, 2 kali, tuan-tuan, 2 kali Jibril jadi imam. Kenapa 2 kali? Kali pertama Jibril tunjuk waktu solat, awal waktu, tepat waktu. Yang kedua, kali kedua Jibril tunjuk akhir waktu. Ini sempadan lah antara waktu-waktu solat. Jadi tuan-tuan, waktu solatnya ada masa lah. Masuk Zuhur ada masa dia, nak jumpa asar rasa 3 jam lebih, asar nak jumpa maghrib mungkin 2 jam lebih, maghrib isyak sejam lebih, kan? Subuh dengan syuruk sejam lebih-lebih sikit lah kot, kan? Jadi orang kata, jom pergi KL malam ni, aku nak jumpa kawan, jom teman aku. Kau apa? Katalah
Dia kata aku janji pukul 8. Kawan kita ajak kita, dia kata dia janji pukul 8. Habis nak gerak pukul apa? Pukul 7 kita keluar kan. Kita pun kata habis nak solat maghrib kat mana? Ini orang yang tidak berganjak. Boleh faham Dia pegang betul waktu solat dia. Dia pegang betul agama dia. Dia pegang betul syariat. Boleh pergi, tak ada masalah. Boleh faham tak? Boleh pergi. Nanti kita nak berhenti solat kat mana? Ini soalan dia. Rumah ajak, jom bang Alamanda. Cik kan, Alamanda kan. Ada apa? Barang-barang Alamanda ada supermarket ke dia mall saja? Supermarket dia kan, barang dapur dia kan. Barang dapur banyak habis ni bang. Mana tanya memang tu tak nak pergi pun. Tapi bukanlah Hanan ni tak pergi shopping komplek, pergi kan. Barang dapur banyak habis ni kan. Esok awal juga nak tarik susu dah habis. Jomlah, jom malam ni rumah aja. Alah mana bukan jauh pun, kita pergi lepas kuliah. Contoh malam ni ada kuliah, contoh kan. Kalau tak ada kuliah, lepas isyak lah, abang balik surau, abang balik masjid, kita pergilah, contoh. Ni tak berganjak. Itu hak ringan-ringan. Hak berat macam-macam lagi ujian. Ini orang yang pegang teguh. Nak pergi kenduri kahwin, kenduri kenara, aurat tetap dia tutup. Pergaulan raya, pergaulan tetap dia jaga. Ini orang yang pegang teguh. Tapi makam tak samalah. Orang awam makam dia orang awam lah. Orang alim makam dia lain. Lebih lagi amal dia, lebih tingkat lagi ibadah dia. Jadi orang yang pegang teguh ni, qalu rabbuna Allah, dan dia faham Tuhan dia Allah ni. Baik tuan-tuan, Rabb ni apa dia tuan-tuan? Kalimah Rabb ni apa dia? Ana jumpa perkataan yang boleh katalah mungkin paling hampir nak terjemah kalimah Rabb. Kalau dulu anak pernah sebut almarhum Tok Guni Aziz, dia translate kalimah Rabb ni panjang. Dia kata Rabb ni iaitu Tuhan lah, Allah lah. Rabb ni dia cipta semua benda, betul? Dia cipta semua benda, semua benda, semua total 100% semua yang dia cipta. Tak ada benda yang jadi sendiri. Semua benda dia cipta. Dia tentu rezeki, dia tentu ajal, sihat, sakit, jodoh, buruk, baik, qada qadar tu, itu semua dia tentu. Panjang kan? Tapi kita faham lah. Anda jumpa, anda tak ingat anda jumpa kat mana? Dalam kitab mana lupa. Dia kata Rabb ni dia cipta semua benda, dia urus. Kan komplek kan? Ringkas dah. Dia cipta semua benda dan dia urus. Semua benda tu dia urus. Masya-Allah. So kalau kita tengok kalimah Rabb, apa benda yang Allah cipta? Semua Allah cipta. Semua Allah cipta. Dan kita tengok makhluk lain lah. Kita jangan tengok kita dulu lah. Mungkin ayat ni akan ambil 2 slot lah. Malam ni yang bulan depan, InsyaAllah tuan. Kalau ikut tempat yang aku kuliah sebelum ni memang tak habis lah kan. Pasal Rabb ni kalau nak cerita, Rabb ni kalau cerita saja sebulan tak habis kan. Dia semua benda dia cipta, nak cerita semua benda. Tapi kita ambil lah 1-2 benda. Kita ambil tuan-tuan yang kita panggil dia harimau kumbang, harimau bintang yang duduk atas pokok tu kan. Harimau kumbang kan harimau bintang ke sama? Ya, Kelantan tengok lagi maka. Dia duduk atas pokok. Tuan-tuan, dia badan tidak tough macam harimau. Harimau ni agak bergenduk sikit. Dia ni muscular. Dia tough. Macam citah lain pula. Ini semua jenis karnivor semua ni yang makan daging. Macam citah pula badan dia agak runcing. Citah ni lari laju. Dikatakan binatang darat paling laju citah kan? Lari laju. Kalau berebut dengan singa pakai qalu innalillah, tak dapat kat singa tu kan. Kalau berebut kejar binatang dengan citah, dapat kat citah. Harimau kumbang ni, harimau kumbang yang hitam tu tak? Hitam. Harimau bintang lah, bahasa Melayu dia harimau bintang, kita panggil maka. Harimau bintang kan? Yang bintik-bintik tu kan?
atas pokok. Tuan-tuan, dia dapatlah katalah rusa. Ini tuan-tuan semua tengoklah Net Geo ke National Geographic ke Animal Planet ke. Dia dapat rusa. Rusa berat pada dia, tuan-tuan. Dia boleh gigit dengan rahang dia tu buat naik atas pokok. Sehingga tunggu daging lebih-lebih dia jatuh kat bawah, tuan-tuan. Dia dengan panjat pokok tu dia grip. 4 kaki dia ni panjat pokok, rahang tu gigit, rusa bawa naik sampai atas, tuan-tuan. Masya Allah. Kita tak jumpa Allah buat kehidupan di atas pokok, dan Allah buat dia tu mampu buat naik makanan di atas pokok. Dia dengan penat kejar lagi, betul-betul. Dia penat kejar, tuan-tuan. Kita lepas penat kejar boleh pikul barang. Mampu, tuan-tuan. Ini yang kata Rob ni, Masya Allah. Begitu kompleks dia buat, dia urus, dia buat tu dengan struktur binatang tu begini-begini, yang ni untuk ni, yang ni. Allahu Akbar. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan anak galak kan, semua benda hak baik lah, galak belaka, tuan-tuan. National Geographic tuan-tuan pandang dengan tauhid, tuan-tuan. Tengok National Geographic, Animal Planet ke apa, ruang angkasa pun Allah sebut surah Yasin, bulan, matahari, bintang tu. Tengok tu dengan tauhid, tuan-tuan. Kita akan jadi, memang kita rasa kerdil sangat kita dengan Allah. Oh ya Rabb. Ini tuan-tuan, dia cipta apa nama tadi, rimau bintang, rimau kau, maka dia urus. Dia urus. Buaya tangkap dia, dia turun minum air. Dia tak tahu dalam sungai tu ada buaya. Buaya tangkap dia, tuan-tuan. Dia tepis macam pendekar mustar tu, pinang sebatang. Dia tepis, dia balik ngak buaya tu, tuan-tuan. Dalam air, kata pokok, surrender buaya. Kuat. Allah buat burung lang. Mata dia kalau tak silap 2 batu dia boleh nampak. 2 batu. Kita 2 batu, kena salam, tuan-tuan. Bini sebelah pun tak perasan, pasal awet lalu. Tuan-tuan, burung lang 2 batu dia boleh nampak. Beruang kutub, Masya Allah. Beruang kutub lebih kurang tu kan. Air batu tebal ni, air batu tu tebal ni. Ikan dalam air dan laut tu dia boleh bau, dia tebuk. Tuan-tuan bisa tengok dah macam mana beruang polar bear, koala yang makan buluh. Beruang polar ni macam mana dia tebuk ketulan ais tu, dia tebuk dengan hidung, kan? Hidung hantuk, dia hantuk tu sebab dia hantuk berlubang, dia terjun masuk dalam laut, naik ikan kat mulut. Subhanallah. Dan dia kenyang, dia boleh tidur berbulan-bulan, tak payah cari tiap-tiap hari. Pasal nak cari tu susah. Kalau tiap-tiap hari kena cari, tiap-tiap hari kena ketuk air batu, tuan-tuan, hancur hidung. Betul? Ini Allah buat, tuan-tuan. Subhanallah. Ini kata Rabb, dia buat, dia yang urus. Masya Allah. Ini. Lalu itu kita tengok haiwan. Kita tengok haiwan. Pokok begitu juga. Pokok. Tuan-tuan, bumi ni asalnya mati, tandus. Wa ayatul lahum al-ardu maitatu ahyaina wa ahyaina min habban faminhu ya'kulun. Allah kata antara tanda kebesaran aku ni, bumi ni asalnya tandus, kering, mati. Sebatang pokok pun tak ada, togel pun belum ada. Sebatang pokok pun tak ada. Bumi ni mati. Lalu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Wa ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Lalu Allah kata aku hidupkan bumi, keluarlah daripada tumbuhan, butir-butiran makanan. Faminhu ya'kulun, daripada situlah manusia, kamu dapat makan, binatang dapat makan.
Tuan-tuan cuba tengok nah. Melayu Allah letak di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa tumbuh padi. Betul? Allah buat Melayu makan padi, makan nasi. Arab tandus. Allah bagi yang tumbuhnya gandum, mereka makan roti. Nampak tak nampak ni tuan-tuan? Mak Saleh ada 4 musim. 4 musim, cara 4 musim Allah sebut dalam surah Fussilat. Allah sebut 4 musim ayat ke-10. Oh tuan-tuan, ini kata Rabb. Dia buat, dia urus semua. Hal makan minum, jodoh pun sama tuan-tuan. Jodoh sama. Orang asli rezeki dia duduk dalam hutan, betul-betul. Dalam hutan tetap ada makanan dan ada cara hidup mereka sendiri. Kita kalau lepas rusa tuan-tuan, saya lihat 2 hari tak dapat tangkap lagi. Dia nampak rusa setengah jam dapat, malangkan barbecue. Betul tak betul tuan-tuan? Air ni tuan-tuan, dia ikan dalam sungai tuan-tuan, kejap lagi dah boleh bakar dah, boleh goreng dah. Kita belum tentu tuan-tuan. Allah buat, Allah urus. Boleh So bila kita nampak ni baru kita rasa Masya Allah, syukurnya kita. Tengok pula batang tubuh kita tuan-tuan. Yang Allah kata kita ni Allah cipta dengan berpasang-pasangan kan? Binatang ada pasangan, pokok ada pasangan, kita manusia juga ada pasangan. Asalnya Nabi Adam seorang. Nah, Allah pun buat Siti Hawa pada Nabi Adam. Kan? Mereka pun bersama. Tuan-tuan, Siti Hawa dengan Nabi Adam turun katanya lain-lain tempat. Seorang Jeddah, seorang India katanya, begitulah. Zaman tu mana ada internet nak cari. Kan? Jangan kata internet lah, basikal pun belum ada, apalagi kapal terbang. Lalu tuan-tuan, Allah wujudkan dalam perasaan lelaki dan perempuan ni apa dia? Rasa rindu dendam. Ni nak cerita dia urus kita. Rasa rindu, rasa teringin, rasa kasih sayang, rasa nak jumpa. Bila rindu, masa antara satu sama lain saling perlu memerlukan. Kehidupan tu lelaki dan perempuan saling lengkap melengkapi, saling perlu memerlukan. Maka lahirlah perasaan cinta, kasih sayang, maka timbullah bersedap-sedapan antara keduanya. Boleh mana? Maka lahir zuriat. Tuan-tuan, kalaulah bersama lelaki perempuan, suami isteri ni tak sedap langsung, lama dah muka bumi ni tak ada kehidupan. Betul tak betul? Contoh, betul tak? Kan? Isteri ajak tidur ataupun suami ajak tidur, kan? Tidur-tidur bersama, ya Allah, masuk hospital besok kan? Ataupun lepas sama mati. Muka bumi ni lama dah tidak ada tamadun tuan-tuan. Faham tak faham? Allah buat ni tuan-tuan, lalu lahir zuriat. Bila lahir zuriat, berkembang, datang berkembangnya akal fikiran, berkembangnya teknologi, berkembangnya kemajuan, berkembangnya bidang tu, bidang ni. Maka manusia zaman dia makin berubah. Hasil daripada mana? Hasil daripada perasaan kasih sayang je antara lelaki dan perempuan. Tuan-tuan nampak tak? Dulu punya zaman tahun 60-an lain cerita dia, 70-an lain cerita dia, 80-an lain cerita dia, 90-an lain cerita dia, 2000 lain cerita, lain ni 20 lain cerita dia. Perkembangan akal manusia kerana daripada kelahiran manusia. Ini Allah buat. Lahir itu sebab apa? Sebab ada perasaan cinta kasih sayang antara pasangan. Masya Allah. Nampak tak nampak ni tuan-tuan? Ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang boleh buat kereta api apa? 500 km sejam lah. Yang tahu? Perancis, Alstom 500 kan? Gila tuan-tuan, 500 km sejam Perancis kereta api tu tuan-tuan. Mampus tuan-tuan. Kira dia slow sikit lah pada burak tuan-tuan. ALSTON syarikat tu, Alstom. Kita punya ETF apa? ECRL apa ni? Ni yang pergi KLIA Express ni. KLIA Express.
IRL berapa kilometer speed maksimum berani lebih 1.5 lah kan. Kalau IRS 1.5, anda tengok IRS anda pernah naik 1.5 lah, kira laju tu tuan-tuan. Kita tengok pokok pun tak sempat dah tuan-tuan. Ni 500 km sejam tuan-tuan. Gila tuan-tuan. Dia testing, dia tekan speed. Dalam kos tu, dalam tempat duduk tu adalah dia punya speedometer. 500 tuan-tuan. Sama laju dengan Asia 800 ya. Firefly Fokker kan, Fokker bukan tu lah 400-500 km sejam. Maknanya kalau kita Kuala Lumpur ke Kelantan sejam lah. Boleh balik hari tuan-tuan. Saya lihat 2 kali sehari boleh pergi Kelantan. Breakfast boleh, makan malam pun boleh. Naik kereta api tu tuan-tuan. Ya Rabbana laka. Ini jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah, dia pegang, dia faham tauhid ni, dia faham Allah buat dia, Allah buat semua. Makanan dia Allah buat. Dan ulama kata seorang pelacur kan, dia korek tanah, dia tanam benih, esok tumbuh walaupun dia maksiat. Faham tak? Dia ni kaki maksiat, pelacur. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula, dialah yang menyebabkan bumi ini tenang, bumi ini jinak. So buanglah benih apapun, Allah kata tumbuh, tugas kamu tumbuhlah dia. Walaupun yang tanam tadi pelacur, perampok, penyamun, pembunuh, isak dadah, minum ketum. Ini tuan-tuan, boleh faham tak? Jadi bila dia faham, lalu dia beramal soleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, dia beramal soleh, summastaqamu, dia pegang teguh, dia berpegang teguh dengan amal soleh. Baik, anda mata Allah Subhanahu wa taala. Bila berpegang teguh, apa maksud pegang teguh amal soleh? Baik, yang anda sebut tadi nak kait dengan Ramadan, dah 8.35 dah, jangan cepat 5 minit. Nanti dia bunyi kan? Yang bunyi ya. Tak apa kan? Kalau dan setakat mana dan kita stop lah. Kita sambung bulan 4 pula tuan-tuan. Okey. Anda sebut tadi kita nak kaitkan dengan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan kemarin di mana-mana sajalah, bukan di sini saja. Tempat anda samalah. Bahkan seluruh dunia, betul-betul. Semua masjid surau penuh. Betul kita betul? Semua masjid surau penuh. Malam ni tuan-tuan, kalau kita kira Allahu Akbar, kalau susun betul ni satu saf tak penuh ni. Tapi solat tadi ramai dua saf. Betul tak? Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Ibu ayah dia ada anak 10 orang, contoh dia ada anak 10 orang. Baik tuan-tuan, dia rindu dengan anak-anak dia, maka dia pun offer. Dia kata bulan depan semua balik, ayah bagi duit minyak, duit tol. Seorang 200 dia bank in terus tol minyak. Anak-anak bukan jauh pun tuan-tuan, Perak, Melaka, tak sampailah Perlis, Pasir Gudang, tak sampai, dekat-dekat je. Dia bagi 200 lebih tu kan. Dia kata ayah saja nak kumpul kita semua anak beranak, ayah dah order kambing golek, ayam percik, nasi dagang, apa lagi tuan-tuan, nasi Arab, leci kang ABC, macam-macam yang specialnya tuan-tuan. Kalau dekat food court Pasir 9 tu anak paling suka roti john. Anak kita tiap kali kuliah sini, anak singgah situ, anak-anak pun pesan roti john Pasir food court tu, sedap tuan-tuan. Tapi lain ni tukar orang dah kan. Tak kisahlah, anak duk beli lagi tuan-tuan. Daripada harga dulu rasa RM4.5 aku lah berapa? 7. 7. Ya Allah Tuhan. Okey nah, jadi tuan-tuan, kita order makanan macam-macam bagi duit minyak. Anak-anak pun semua balik, penuh rumah, meriah-riuh, seronok. Ya Allah ya Tuhan. Habis-habis event, tidurlah, besok rehat. Bangun pagi esok, mak kami semua nak balik, hari Isnin kami kerja. Okeylah, baliklah semua. Sunyi balik rumah mak ayah. Sunyi balik rumah mak ayah. Ada orang balik dah. Seminggu tak balik, 2 minggu tak balik, setahun tak balik.
Pasal mak tak offer. Bulan Ramadan apa yang Allah tak offer? Semua Allah offer. Allah rindu dengan hamba dia, kan? Allah nak tengok rumah dia penuh. Allah nak tengok rumah dia penuh. Sehingga kan bulan Ramadan tidak ada pahala sunat. Tak ada pahala sunat. Semua pahala Allah angkat macam fardu. Yang fardu 70 kali ganda. Betul kan? Tak ada pahala sunat. Dan buka puasa dengan tamar macam pahala wajib. Dalam bangun sahur macam pahala wajib. Contoh datang tarawih macam pahala wajib. Dalam solat maghrib 70 kali ganda. Solat subuh 70 kali ganda. Pahala sunat tak ada bulan Ramadan. Allah sponsor, ramai datang. Habis Ramadan 1 Syawal Allah cut balik, semua balik macam asal. Orang pun tak datang balik. Oh, datang tadi kenapa? Kerana ada sponsor, kerana ada ganjaran, bukan kerana Allah. Kenapa anak-anak tadi balik? Pasal mak telefon ada itu ini, mak buat tu, jomlah kita balik. Mak dah bagi duit minyak. So mak tak bagi duit minyak, mak tak buat jaman, tak mau balik. Ini anak jenis apa? Tak mau ziarah mak. Bukan kerana ganjaran, tapi kerana nak reda mak ayah. Betul ke tak betul? Kerana nak reda Allah, bukan kerana ganjaran. So tak ada ganjaran, kita pun tak datang. Allah, apa jenis hamba kita ni tuan-tuan? Apa jenis hamba kita ni? Sebab tu orang yang istiqamah. Reda Allah ni tuan-tuan, kata almarhum Tok Gani Aziz, dia lebih nikmat dari syurga. Reda Allah dia lebih tinggi nikmat dia dari syurga. Cuba tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan ingat doa syurga macam mana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, aku minta redamu ya Allah, barulah wal jannah. Betul tak betul? Allahu Akbar. Kita minta reda Allah dulu. Reda Allah dulu kita minta, barulah kita minta syurga. Tak ada reda, habis. Dan reda itulah Allah bagi jalan nampak syurga. Hamba yang Allah reda, Allah bagi dia istiqamah. Hamba yang Allah reda, Allah lorongkan dia atas ketaatan. Pasal nak masuk syurga mesti duduk atas jalan ni, maka Allah bagi. Sebab tu istiqamah dia benda yang mahal. Boleh faham? Dia datang rumah Allah bukan Ramadan. Dia balik jenguk mak dia bukan kerana mak panggil. Mak tak panggil pun dia balik. Ini anak yang soleh. Mak tak panggil, ayah tak panggil pun dia balik. Dia tak tunggu Ramadan, dia datang. Nah ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alang kau mak bagi duit baru kau nak pergi. Nampak tak? Orang akan kata, kalau mak kau tak panggil kau tak balik. Nampak tak? Urusan hari-hari kita sesama manusia apa orang akan bercakap? So kita dengan Allah, oh nak tunggu Ramadan baru nak datang. Sebab tu Profesor Dr. Yusuf Qardawi kata apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Boleh? Ya? InsyaAllah. So pegang teguh dengan amal soleh ni. Dah belum? Dah? 7? Okey. So bila kita pegang teguh amal soleh ni tuan-tuan, Qurannya tak tinggal, majlis suraunya tak tinggal, sedekah pun macam biasa. Tuan-tuan, Ramadan ni bulan servis enjin. Bulan servis enjin. Tuan-tuan nak balik raya, servis kereta. Kenapa tuan-tuan servis? Pasal tuan-tuan rasa tak sedap kereta, maka tuan-tuan servis hantar workshop. Brake pad, brake baru, minyak brake, minyak enjin, minyak gearbox, pelak tukar tayar, servis aircon, vacuum, buh air freshener. Sedap wiper tukar, radiator flush, servis radiator, sedap kan? Maka perjalanan makin lancar, betul? Makin lancar. Tapi kita lepas servis iman, bulan Ramadan makin tak ada orang masjid surau. Boleh faham tak? Makin tak ada orang masjid surau, makin suram.
Dia kan Allah rindu nak tengok hamba dia penuhkan rumah dia. Tuan-tuan tengok rahmat Allah kan. Rahmat Allah. Manusia yang tak datang masjid surau pun bulan Ramadan Allah lembutkan hati dia, Allah bawa. Betul? Bulan Ramadan Allah lembutkan hati dia, Allah bawa. Habis Ramadan masuk Syawal, dia jauh balik ingat Allah. Sedangkan tadi Allah dah bawa dia datang. Ini tuan-tuan. Melena insya-Allah. Summa istaqamu, dia istiqamah pegang agama insya-Allah. Kata Dr. Hamka, dia tidak berganjak langsung. Lalu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuan-tuan, turunlah para malaikat. Okey, tujuan apa? Dalam terjemahan ni memberi ilham, memberi idea yang baik-baik, buah fikiran yang baik-baik, percakapan, bercakap dengan baik-baik bahasanya, orang sedap dengar, perbuatan aktiviti yang manfaat, khairun nas yang fa'ulin nas. Orang yang paling baik kata Nabi, dia banyak memberi manfaat, banyak tolong orang, orang sukalah dia ada. Kenapa tuan-tuan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Baik tuan-tuan, ulama tafsir kata, kenapa Allah ulang 2 kali perkataan tatanazzalu? Kenapa Allah ulang 2 kali? Kalau tanazzalu alaihimul malaikah, betul turun malaikat pada mereka. Tapi kata ulama tafsir, berulang-ulang kali para malaikat turun selagi mana orang tu istiqamah dengan amal soleh. Sebab tu tuan-tuan, dalam hal ni kita tengok Rasulullah dah tentu tuan-tuan bercakap dengan baik-baik, betul? Jibril tak berenggang dengan Nabi tuan-tuan, wahyu tak putus dengan Nabi tuan-tuan. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain begitu tuan-tuan. Perbuatan mereka hebat, betul-betul. Percakapan mereka hebat, rumah tangga mereka. Kenapa tuan-tuan? Malaikat memberi ilham yang baik-baik pada mereka, arahan Allah. Para awliya Allah, para salihin, para tabi'in, para ulama-ulama muktabar, tutuk guru, tutuk alim pondok, tuan-tuan, mereka bercakap ni, bila mereka bercakap kita, Allahu Akbar. Sebab itu yang kita kata mutiara kata tu kan. Perkataan mereka tu berharga macam mutiara. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun membisikkan benda baik-baik pada mereka tuan-tuan. Nampak tak nampak? Kita ambil 1-2 contoh lah tuan-tuan. 1-2 contoh tuan, apa kata-kata orang hebat dulu-dulu tuan-tuan, yang tuan-tuan ingat lah. Tuan-tuan ni kuliah setiap malam, takkan satu pun tak ingat tuan-tuan kan? Yang tuan-tuan ingat, Melayu mudah lupa, yang tu tuan-tuan ingat kan? Apa dia tuan-tuan? Contoh-contoh, tak kisahlah imam mana, kau ulama mana, cuba tuan-tuan ingat. Siapa? Agak-agak sahabat punya perkataan ke, tak apalah. Ingat yang kita sebut mutiara kata ataupun kata hikmah. Ingat tak? Contoh siapa? Ana adalah kan, ana ada duduk sebut setiap malam. Ada contoh nak tuan-tuan, katalah kita ambil contoh Imam Ghazali lah kan. Dia kata manusia ni semua tidur. Tuan-tuan tak tidur dengar kuliah elok. Kita manusia ni semua tidur. Bila manusia ni tersedar? Bila mati. Imam Ghazali sebut kan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Farji'na tu baru sedar. Kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah, baru dia sedar. Nak mensoleh, aku nak beramal soleh, tak mau dah berjudi, maksiat, minum ketum, minum arak, tak mau dah ya Allah, baru sedar. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebut kan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebut, dia kata
Kalau kamu berbuat dosa, maka hati kamu terluka oleh dosa tadi, tapi kamu sikit pun tak rasa pedih luka tu. Ketahuilah hati kamu sakit. Nampak tak? Hati kamu sakit. Kalau anak kamu tak solat, kamu relax je, hati bapak tu sakit juga. Isteri tak tutup aurat, suami relax je, hati suami tu pun sakit juga. Azan lepas ni kita sikit ataupun kita tutup lepas ni, InsyaAllah. Rahmahullah ta'ala. Ramai, banyak lagi lah. Imam Malik ada kata-kata dia sendiri. Imam Malik kata tidak akan berjaya umat ini melainkan dengan apa yang telah membuatkan umat dulu berjaya. Apa maksud? Umat dulu maksud para sahabat, Quran. Imam Malik kata kamu tak akan berjaya selagi mana apa yang membuatkan umat dulu berjaya. Apa dia? Quran. Itu maksud Imam Malik. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni hafizahullah ta'ala, yang kena tembak dulu anak cerita kat Filipina tu kan, masih hidup sampai sekarang, Saudi. Dia kata apa tuan-tuan? Setiap hembusan nafas kita ni pahala. Tapi bagi orang yang tak faham, setiap hembusan nafas tu sia-sia aja berlalu. Maknanya setiap detik kan Allah bersumpah wal 'asri innal insana lafi khusr. Setiap detik manusia ni rugi, maknanya boleh buat pahala. Rugi tu maksudnya boleh buat untung tapi dia tak ambil, boleh buat pahala. So kita tutup dengan kata-kata almarhum Tok Guru Harundin rahimahullah ta'ala kan. Kita semua tahu, cuma ulang kaji je tuan-tuan. Tok Guru Harundin kata 5 kan. Apa dia tuan-tuan? Sedekah jangan tunggu kaya, bersedekah sampai kaya. Nampak tak? Jangan tunggu ikhlas baru nak beramal, beramal sampai ikhlas. Jangan tunggu tua baru nak pergi masjid, pergi masjid sampai tua. Jangan tunggu alim baru nak menyampai ilmu, menyampailah sampai kamu jadi alim. Tinggalkan dunia sebelum kamu meninggal dunia. Masya Allah. Oi tuan-tuan, power ayat ni tuan-tuan. Tok Guru lah, anak tukang ulang je. Almarhum Tok Guru Harundin. Nampak tak? Ini orang yang hebat-hebat, orang yang duduk rapat dengan Allah, yang istiqamah pegang agama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu dari sudut kata-kata. Dari sudut amal, malaikat sering memberi ingat pada mereka. Duha belum buat lagi, Quran tak baca lagi. Sebab tu mereka ni tak lekang dengan benda ni tuan-tuan. Bukan kata azan subuh pukul 4 malaikat dah bangunkan mereka, menyedarkan mereka dari tidur. Masya Allah tuan-tuan. Boleh faham sedekahnya, Qurannya, baik dengan jirannya, datang awal masjid suraunya tuan-tuan. Tak kira lagi malaikat, Allah hantar malaikat memperingatkan benda yang lupa, boleh tulis kitab lagi tuan-tuan. Sehari sebiji kitab, seminggu 3-4 biji kitab. Kita sebulan tak habis baca sebiji kitab. Contoh kan? Oh, kita ni duk sibuk ke lain. Pasal apa duk sibuk ke lain? InsyaAllah bulan depan kita akan baca ayat yang berlawanan daripada tatanazzalu alaihimul malaikah ni. Orang yang soleh, yang istiqamah dengan agama, Allah kata turun malaikat memberi ilham. Maksudnya mudah cerita, malaikat tu membisik benda baik-baik. Tapi sebaliknya Allah kata wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Allah kata apa? Siapa berpaling peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitan, setan datang jadi teman dia, fahuwa lahu qarin, setan tak akan berenggang lagi dah sampai dia mati. Waliyadzubillah. Tadi malaikat jadi teman, ini kaki maksiat, setan jadi teman. So percakapan dia macam mana? Mesti berlawanan. Perbuatannya, akhlaknya, rumah tangga je. Waliyadzubillah. InsyaAllah kita sambung bulan depan
tuan-tuan. Boleh tak? Macam tak boleh je. InsyaAllah. Nah, yang baik semua datang dari Allah. Dan salah silap, kelemahan ilmu anas ini tuan-tuan. So kita tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyil 'adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah kama nawta bi nuri syamsika abadan ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil alimna sunnatan nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ansuril Islam, Allahumma ansuril Islam fi biladina Malaysia fi kulli makan fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Baik.